Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Tuan-tuan dan puan muslimin muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah kita sambung pengajian kitab Bahrul Mazi juzuk yang ke-18. InsyaAllah bincangan kita sampai pada muka surat 109. Dalam babu ma jaa fi salasatin ala khusbanil misk. Yang ni bab yang telah datang ia pada menyatakan hadis yang menerangkan 3 orang duduk atas tambunan kasturi. Hadis dia yang ke-41. An Abdullah ibni Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salasatun ala qusbanil miski urahu qala yaumal qiyamah ya'bituhumul awwalun wal akhirun rajulun yunadi bis salawatil khams fi kulli yaumin wa laylah wa rajulun yaumu qauman wa hum bihi radun wa abdun addallahi wa haqqa mawalih. Daripada Abdullah bin Umar, katanya telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 3 atas tambunan kasturi. Aku fikirkan dia, bersabda ia pada hari kiamat, amat suka akan mereka itu oleh orang-orang dahulu dan kemudian. Lelaki menyeru dengan sembahyang yang 5 pada tiap-tiap hari dan malam, dan lelaki yang jadi imam satu kaum, dan mereka itu dengan dia redha, dan hamba yang menunaikan hak Allah dan hak penghulunya. Hadis hasan gharib. Hadis ni yang kita sebut pada malam ni diriwayatkan oleh seorang sahabat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Abdullah bin Umar, ataupun dikenali dengan nama Ibnu Umar sahaja. Ibnu Umar, anak kepada seorang sahabat Nabi yang sangat terkenal, iaitu khalifah yang berapa? Sayyidina Umar. Duk baca dalam selawat bulan puasa tu kan, lepas sembahyang tarawih kan, Al-Khalifatus Sani ba'da Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Amirul Mukminin Sayyidina Umar Al-Khattab. Yang nombor 2. Khalifah dan Khulafur Ar-Rasyidin yang nombor 2 selepas daripada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ini anak dia nama Abdullah bin Umar bin Al-Khattab. Dia ada satu orang saudara kandung, nama dia
Sayyidah Hafsah, saudara kandung kepada Abdullah tadi ni. Sayyidah Hafsah, nah kita faham sangatlah siapa dia ni. Ummul Mukminin Sayyidah Hafsah, yakni isteri kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Umar ni dia lahir selepas daripada kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masa dia umur 10 tahun dia masuk Islam. Nah, Ibnu Umar ni masuk Islam awal, di antara sahabat-sahabat ataupun rakan-rakan perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang di antaranya masuk Islam awal. Umur dia 10 tahun masa dia masuk Islam. Ketika umur Ibnu Umar 13 tahun, masa umur dia 13 tahun, 10 tahun masuk Islam, umur 13 tahun, dia mohon, dia jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mohon supaya Nabi sallallahu alaihi wasallam membenarkan dia untuk ikut dalam peperangan. Umur 13 tahun, jumpa Nabi, request, jumpa Nabi, tawarkan diri dia untuk apa? Untuk ikut Nabi di dalam siri-siri peperangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tolak kerana tidak dibenarkan lagi masa tu. Bukan masa tu, law pun sama kan, nak dapat kerja kerajaan ni, nak masuk kerja kerajaan, umpamanya nak masuk tentera ke, nak masuk polis ke kan, biasanya umur berapa? 18 lah kan. Umur kelayakan tu, jadi samalah macam ni pun, umur 13 tak boleh masuk lagi, nak jadi tentera tak boleh lagi. Kemudian seterusnya dia ikut setelah sampai umurnya, maka Nabi membenarkan dia ikut. Di antara peperangan yang diikutnya adalah peperangan Khandaq, peperangan parit tu, yang korek parit tu panjang 6 km tu, seluas lebih kurang 1 ekor kuda yang tangkas, sekok kuda yang tangkas yang baik, lompat tak lepas. Dia panggil apa itu, panjang nanti luas parit tu ataupun Khandaq tu. Kemudian ikut Nabi perang Mut'ah, dan ikut juga Nabi di dalam Futu Mekah ataupun Fathul Mekah, dalam peristiwa membebaskan semula kota Mekah. Setelah Nabi hijrah daripada Mekah ke Madinah, lebih kurang 10 tahun, Nabi patah balik tahun yang ke-9 tu, untuk Nabi membebaskan Mekah daripada cengkaman Quraisy, kafir-kafir Quraisy. Perang Qadisiyah, perang Yarmuk, dan ikut dalam peperangan ataupun penaklukan Afrika, Mesir dan Persia. Wafat pada tahun 73 Hijrah, masa umur dia lebih kurang 84 tahun. Dimakamkan di pemakaman Muhajirin di daerah Faqqah. Meriwayatkan lebih kurang 2630 hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedikit tentang Sayyidina Abdullah bin Umar ataupun anak kepada Sayyidina Umar ni. Masalah 49. Ketahuilah kiranya ya saudaraku, tersebut dalam hadis, 3 orang mendapat balasan baik lagi sangat mulianya daripada Allah Ta'ala. Maka balasan itu iaitu duduk ia di atas tambunan kasturi pada hari kiamat. Nabi kata ada 3 golongan manusia. Siapa dia? Daripada start Nabi kata tu, daripada sahabat mai kepada tabi'in, mai kepada ashabut tabi'in ataupun tabi'ut tabi'in, mai kepada ulama-ulama dulu, ulama-ulama salaf, mai kepada ulama-ulama khalaf, mai kepada umat-umat selepas tu sampai kepada kita, sampai kepada siapa-siapa yang selepas kita esok ni, sampai hari kiamat.
Nabi kata 3 jenis manusia ni ataupun 3 kumpulan manusia ni esok di akhirat esok ni, depa ni akan duduk pada satu tambunan kasturi. Satu tambun. Tambun ni pada tambun. Tambun tu lah dekat Ipoh tu kan. Derayan apa? Bukan derayan tu. 5 tambun tu. Jadi tambunan ni apa dia? Tambunan ni macam melonggokkan lah. Macam satu bukit lah. Betul. Satu, kita kata apa? Satu tempat tinggi. Yang tambunan itu daripada kasturi. Macam mana rupa kasturi? Hak duk ada atas dunia kita ni, kita tahulah kasturi hak yang kita ni. Haruman yang terhasil daripada darah rusa, kata dia. Haruman ataupun wangian yang dia tu dibuat daripada darah rusa. Ataupun kita panggil apa? Rusa ni kita panggil kijang. Kita panggil kijang. Ataupun orang putih panggil antelope. Antelope. Arab panggil dia mish. Imam Al-Bunani yang menakalkan daripada Al-Hafiz Ibn Hajar, kata dia al-mish ini adalah darah yang terkumpul pada bahagian pusat rusa ataupun kijang ataupun antelope tadi. Darah ni dia duduk di mana? Di pusat. Bukan di pusat tu, di tepi pusat tu. Dia duduk beruntun di tepi tu, membentuk satu, dia macam satu ketulan macam tu. Bila dia membentuk ketulan-ketulan tu, dalam tu dia terkumpul darah, maka dia jadi bengkak, jadi besar lah. Hak dekat pusat-pusat apa nama kijang ataupun rusa tadi ni. Maka bila dia besar, dia isi darah tadi ni, dia melalui satu proses, dia tukar kepada apa nama cecair yang kita yang setelah diproses dia keluar tu apa? Minyak tu. Rusa ni bila dia isi darah, dia besar, dia sakit. Rusa ni sakit. Sehinggalah bila sakit dia tu, matanglah apa nama tu benjolan tu, maka dia akan gugur sendiri. Dia akan gugur sendiri, dia ketui-ketui bulu-bulu macam tu. Dalam tu dia ada, dia panggil miskun ataupun kasturi tadi ni. Oh, sangat. Sangat dalam pewangi ni, mailah wangi apa pun, hak paling wangi adalah miskun tadi ataupun kasturi tadi. Hak hasil daripada apa gumpalan yang tumbuh di bawah perut kijang tadi. Tuan-tuan, kalau botol yang besar tu, satu botol tu RM500. Dia mai kecil sikit RM250. Mai kecil sikit lagi RM150. Habis koman paling kecil besar tu, tuan-tuan, RM70. Hak kita duk beli di Maidin tu 6 botol ke apa? 6 botol RM12. Dia tulis itu kasturi. Kita pun pergi dengan orang rumah kita kan, Allah pusing-pusing jumpa kasturi tu, dia break emergency tang tu, dia angkat bil 5-6 botol, dia nanti sumbat masuk bonet kereta dia kata tu dia balik bagi kat Tok Imam, bagi kan kat Tok Bilal, dia kata ni kasturi ni kan. Yang tu tak tahulah tu bukan hak asli punya lah. Kalau hak asli punya mahal. Kalau 6 botol RM10, mana sebotol boleh lebih kurang RM2, RM1 lebih lagu tu kan. Kita tahu dah kualiti dia tu. Dia campur apa kita tak tahulah, tapi bukan original. Kalau dulu tuan-tuan, belah kami tu ada satu orang, dia ni bila ada ceramah-ceramah ni, masa tu jenuh ceramah kan, ceramah banyak ceramah. Ada satu orang yang dia jual kasturi tu. Tu tuan-tuan, yang tu pun bukan sangat-sangat original, tapi bolehlah. Dia sebotol besar tu lebih kurang dia jual RM35 tuan-tuan. Tuan-tuan ambil pakai tu,
seminggu dia lekat dia punya wangi tu. Hak kita ni basuh-basuh tangan habislah kan, tak ada bau apa dah. Jadi ulama kata apa? Walaupun dia asal daripada darah, tetapi oleh kerana dia sudah berlaku proses istihalah, dia panggil proses istihalah. Nah, dia tukar daripada darah ni, dia tukar menjadi satu wangian macam tu, maka dia adalah halal lagi, bersih. Nah, tak ada masalah apa untuk minyak wangi tadi. Sangat cantik, sangat. Demailah minyak wangi apa, in evening in Paris ke, nah, malaikat subuh ke, malaikat apa ke lagi, malaikat subuh, malaikat maghrib, macam-macam kan, ada orang duk jual tu kan, apalah dia panggil Dunhill ke apalah dia ambil. Kasturi ni nah, sangat wangi, nah, sangat wangi. Dalam sebuah hadis Nabi kata atyabut tibbi, atyabut tibbi al-miskun, Nabi kata. Hadis riwayat daripada Imam At-Tirmizi. Wangian yang paling harum kata Nabi adalah al-misk ataupun kasturi tadi ni. Al-Qadhi Iyad dalam kitab dia Ikmal Al-Mu'lim bi Fawaid Muslim, dia kata apa? Hadis yang kita baca di atas tu menjadi dalil bahawa bersihnya kasturi dan dibolehkan untuk kita menggunakannya. Nah, digunakan tanpa was-was, orang kata. Nak solat, nak apa, kita tak ada masalah apa. Disokong oleh Imam Syafi'i dalam kitabnya Fiqh Syafi'i, Khatib Asy-Syarbani juga dalam kitab dia Mughni Muqtash, dia kata kasturi itu bersih dan juga berdasarkan hadis yang disebut di atas. Baik, daripada situ kita dapat faham bahawa dengan memakai kasturi ini, ustaz duk kempen bagus sangat malam ni, ustaz ada jual ke? Saya tak ada apa. Saya tak ada apa aku lagi nak katakan. Pergi singgah kat kereta saya ada satu kasturi, jual RM50 sebotol. Naya tuan-tuan, tak beli ustaz kan, beli pun bawa pun RM50 je, abang nak tok dalam tabung lagi kan. Jadi saya tak nak menjaga apa, saya cuma nak abang kata bagusnya kasturi ni, bang, kata ulama, dia memberi kekuatan kepada ruh. Nah, kita pakai kasturi ni, dia bagi kekuatan kepada ruh, kerana haruman-haruman ni kata ulama dia merupakan santapan kepada ruh. Dia merupakan santapan kepada ruh. Apa ruh? Nah, malaikat sangat suka kalau kita main masjid ni pakai wangi-wangi. Malaikat kata ni geng aku, pakai wangi-wangi. Dan di antaranya lagi memberi ketenangan jiwa. Kata Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, dia kata perkara pakai minyak wangi ni dia dapat menguatkan jasmani, iaitu dengan mencium bau-bauan seperti kasturi. Nah, dia boleh memberi ketenangan jiwa. Yang ketiga, mencerdaskan akal dan menyihatkan otak. Yang keempat, menghilangkan ketakutan dan kebimbangan. Yang kelima, menghilangkan debaran jantung. Yang keenam, menghilangkan sesak nafas, melegakan lelah, mampu menyedarkan orang pensan. Tu di antara kelebihan kasturi ni, dia kolek pi pensan, kita ambil kasturi dia pi duk tenyeh di mulut dia sikit, insya-Allah dia lega, dia jaga. Menghilangkan rasa gemetar, menghilangkan sejuk tubuh, membuang angin yang berlebihan. Banyaklah tuan-tuan, saya tak ambil masa panjang untuk nak sebut benda tu. Dan melanjutkan usia, tu dia tuan-tuan. Ada yang sini umur 70, 75, tuan-tuan mau beli banyak sikit, tiap-tiap hari mau duk kena, pasal dia boleh panjang umur, kata ulama. Boleh mencegah wabak penyakit, musim-musim Covid ni, beli pakai minyak wangi kasturi. Baik. Maka 3 orang itu adalah tersebut dalam hadis yang dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmizi dengan katanya, hadis kita baca atas tadi, diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Katanya telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 3 orang yang duduk atas tambunan kasturi. Macam mana? Wallahu alam, tak tahu. Yang kata tambunan kasturi esok ni macam mana?
Tak tahu macam mana. Kita dah bagi bayangan dah, yang kata kasuri atas dunia ni macam tu bentuk dia. Dia jadi dengan apa hukum dia, apa semua, apa fungsi-fungsi dia, apa kelebihan dia, kita dah sebut tadi. Cuma bila Nabi kata 3 orang esok ni, 3 kumpulan manusia, 3 golongan manusia yang depa ni akan duduk atas tambunan kasuri. Mana depa akan duduk satu tempat tinggi. Yang tempat tinggi itu dia buat daripada kasuri. Wallahu alam macam mana. Kita nak kata kasuri itu macam hak kasuri atas dunia ni, salah ke tak? Tak boleh kata salah. Kita nak kata dalam bentuk hak yang macam lain pun tak salah. Sebab apa? Sebab kita tak tahu hak sungguh-sungguhnya tambunan kasuri itu guna gaya, kasuri itu guna gaya, kita tak tahu. Sebab apa tak tahu? Sebab tak mengerti. Ustaz pun boleh duk habang gitu aje lah. Dia boleh duk baca apa yang ulama-ulama nakal daripada hadis, yang tulis daripada hadis Nabi SAW. Ulama-ulama ni, ustaz-ustaz ni dia nakal, dia ambil, dia ceritakan tentang itu. Nak cerita confirm tak boleh. Macam mana bentuk gaya kita tak tahu. Kan macam kita baca tentang hadis esok ni, laki-laki di akhirat esok ni, mana-mana laki-laki yang atas dunia ni dia pakai mah. Atas dunia ni laki-laki dia pakai mah, maka dia tak merasa lagi untuk memakai emas di syurga esok. Kan kita pun duk kata mah syurga tu macam mana? Macam mah kita ke? Wallahu a'lam, tak tahu. Yang pastinya mungkin nama sama, tapi zat dia ataupun bentuk dia ataupun keadaan dia tak tahu macam mana. Pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Hak kita hari tu ni ada orang korek dulu asai mah dulu ni. Mula-mula nak jumpa galian tu. Korek jumpa ketui. Basuh proses satu macam yang kuning. Cantik tu ada. Pi jual mahal. Batu apa ni nak panggil? Kita pakat-pakat, dalam syurga ada emas, perhiasan. Kita pun buh nama dia, ketui itu emas. Hak sungguh-sungguh ketui itu nama apa kita tak tahu. Hak sungguh-sungguh macam mana emas dalam syurga pun kita tak tahu. Yang pastinya orang lelaki esok ni, hak yang atas dunia dia tak pakai emas, esok ni dia akan pakai emas. Orang perempuan jenuh dah. Orang perempuan esok ni tak pakai emas dah kot, kan pasal atas dunia ni jenuh dah. Allah kan. Bahaya tuan-tuan. Jangan buat parking kereta tepi kedai mat lah dengan mereka. Kan? Saya hari tu pergi market. Jadi parking tak ada. Duk jalan berek tu, duk pergi tu. Tang ni boleh kot. Kata jalan kaki sikit lah. Dia kata tak apa. Kan? Dia buka pikuk pintu kereta. Betul-betul pintu kereta tu kedai mat. Dia berhenti tang tu lah, jadi macam tarik ekor kucing lah, tak pergi mana dah. Dia cengkam tu tak mau pergi mana dah. Dia pusing kot tu, ikan apa tak beli. Kan? Tak apalah, dia pun dapat duit apa. Hak tu kerja dulu ni dia panggil apa? Citra ke apa kan? Dapat pandai hang lah kan, buat minta kat kita jahanam. Tu orang perempuan dengan mai. Pada hari kiamat berkendak akan seperti mereka itu oleh orang-orang yang dahulu dan orang-orang kemudian, tak kala melihat mereka itu demikian itu. Maka 3 orang yang dapat martabat demikian itu diterangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sabdanya, rajulun yunadi bis salawatil khamsi fi kulli yaumin wa lailah. Siapa dia kumpulan yang pertama yang akan duduk atas timbunan kasuri tadi ni? Ada duduk tempat tinggi tadi, sudah barang pastilah tempat tinggi dalam syurga, sudah barang pastilah tempat tinggi itu sangat harum baunya. Dan sudah pastilah depa ni bila duduk dalam syurga pula, duduk tempat tinggi pula, depa satu, dia panggil apa? Satu tempat. Dia panggil apa? Yang orang putih kata best of the best. Tahu nak? Best of the best, betul ke? Ada guru bahasa Inggeris sini? Ada? Sebab tak mahu mengaku pula dah. Betul Kau mana? Best of the best. Hak duk bawah dalam syurga ni bagus dah, hebat dah. Tapi ada pula satu kumpulan duk tempat hak lebih tinggi.
Kalau tuan-tuan pernah ikut apa nama ni, perarakan hari kebangsaan di Kuala Lumpur, biasanya buat di Kuala Lumpur, amboi hangat sungguh tuan-tuan. Ni jok talam sini sikit kot. Tuan-tuan ada kipas nak? Saya talam mic saya seorang pula. Kalau tuan-tuan pernah pergi perarakan hari kebangsaan di Kuala Lumpur, tuan-tuan tengok stage hak yang paling besar tu. Stage hak paling besar, siapa duduk atas tu? Agung. Biasa tengok tak TV perarakan hari kebangsaan secara langsung? Tak biasa. Boleh tuan-tuan, tak patriotik, tak patriot apa? Patriotik. Tak ada langsung ni kan. Muslimat tengok tak? 31 Ogos tu ada satu pentas paling besar. Siapa duduk tu? Agak-agak ketua kampung boleh duduk tu. Aleh. Agung duduk tuan tu. Sebelah Agung, sebelah kiri Agung, isteri dia. Sebelah kanan dia, Perdana Menteri. Boleh tak tuan-tuan tiba-tiba pi nak khabar naik atas pentas tu? Boleh tapi boleh kayu dengan contoh hak duk tunggu bawah tu banyak. Kan? Atas dunia ni dia tunjuk dah kat kita. Perbezaan taraf, perbezaan derajat, perbezaan kedudukan ni pun dia tunjuk dah kat kita. Kan boleh bukan senang-senang nak pergi naik atas pentas tempat tinggi lagu tu. Dia sambudi yang boleh pergi duduk tang tu. Maka dalam syurga esok pun dia nak habang juga kat kita. Esok ni akan ada satu platform, akan ada satu tambunan, ada satu bukit macam tu, tempat tinggi macam tu. Nabi kata apa? Dahlah macam duduk tempat tinggi tu, dia punya tambunan tu pula daripada kasturi. Macam nak wangi pun tak tahu. Tiba-tiba ada 3 golongan Nabi kata yang depa ni akan naik duduk atas tu. Yang pertama kata Nabi, laki-laki yang menyeru ia akan orang-orang dengan sembahyang 5 waktu pada tiap-tiap hari dan malamnya, yakni orang yang menjadi tukang bank. Tu dia kata tukang bank. Dia kata siapa dia yang akan ada peluang esok ni nak pergi naik atas tempat tinggi tu, hak nak duduk tempat penghormatan, ketinggian penghormatan tadi, siapa dia? Kata Nabi, orang yang akan pergi duduk atas tu adalah orang yang atas dunia ni dia duduk kerja panggil orang. Dia kata pada tiap hari dan malam dia, daripada subuh mai ke lohong, mai ke asyam, mai ke maghrib, mai ke isyak, dia kerja duduk panggil orang, yakni orang tukang azan ataupun tukang bank tadi ni. Dengan syarat apa? Dengan syarat kerja hak kita nak buat kerana apa? Ke jalan Allah ni, syarat dia mestilah kita sandarkan. Dia panggil dalam istilah dia panggil apa? Idhafiyah ataupun sifat menyandarkan ibadat kita tu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita pi semata-mata kita pi nak buat kerja kerana Allah ni semata-mata nak tunjuk kata baru hang tahu aku punya azan tu dia punya tukang azan. Jangan dia juara karaoke dulu. Kan? Suara dia pun tu dia punya kelas punya suara. Kan? Dia main tu satu macam Allahu Akbar, Allahu, satu macam dia kata hampa tengok siapa bang ni Johan karaoke kampung Jemuan dulu contoh tak ada kan sini mana ada karaoke kan. Benda ni jadi dah zaman Nabi SAW, masa Nabi dulu ni jadi dah benda ni. Apabila Nabi memerintahkan, Nabi keluarkan arahan yang akan bang adalah
Tukang azan Nabi ataupun muazzin Nabi nama dia Bilal bin Rabah. Tukang azan tu nama Bilal bin Rabah. Kita hak duk azan tu kita panggil Bilal. Kan? Salah ke? Tak salah. Boleh saja nak panggil Bilal kat dia, tapi Bilal tu nama orang. Hak betulnya hak yang tukang azan tu nama dia muazzin. Tu hak betul dia. Tukang azan. Jadi oleh kerana zaman Nabi syariat azan ni 2 kali. Satu awal sikit, satu lagi betul-betul masuk waktu. Hak jadi tukang azan, hak yang awal tu duk boleh kat siapa? Duk boleh kat Abdullah ibnu Maktum, tukang azan Nabi. Dia juga tukang azan Nabi, tapi dia ni dia azan hak awal, hak orang tak bangkit tidur lagi. Hak Bilal bin Rabah bila orang dah jaga dah. Jadi dia pun duk azan pukul 4 pagi, 4:30 pagi. Dia kata, siapa duk dengar suara aku ni? Bilal syok lah. Time tu semua orang dengar dah. Oi, sedap suara Bilal. Jadi Abdullah bin Maktum satu hari jumpa Nabi. Dia kata, boleh Rasulullah bagi chance saya satu kali. Saya nak azan hak nombor 2 punya. Nabi kata, Tok Syah, Bilal ada dah. Dia kata, tak. Aku nak minta agak permission Nabi nak azan juga hak nombor 2. Nabi kata, Bilal ada. Rasulullah nak. Nabi kata suka. Esoknya sebelum subuh sampai Abdullah ibn Maktum buka mic, tak ada mic lah masa tu kan. Dia pun buat persediaan apa semua, dia pun satu macamnya bagi Allahu Akbar. Best lah kan. Esok pagi setelah habis semayang apa semua, esok tu Jibril turun mai jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jibril kata, ya Rasulullah, semayang subuh tak pagi tadi? Nabi kata, solat semayang. Ada azan tak pagi tadi? Nabi kata, ada azan. Siapa azan? Abdullah ibnu Maktum azan. Jibril kata, kami di Arash, kami di atas penduduk langit, kami tak dengar azan pagi tadi. Kami tak dengar azan pagi tadi. Rupanya azan Abdullah ibnu Maktum, hak dia rasa dia nak, bukan dia nak apa, dia nak aku pun nak azan juga hak yang orang dengar ni. Hak yang dia rasa dia nak azan bagi orang dengar ni, dah terkalih niat dah, tak berapa cantik dah. Maka azan pagi tu penduduk langit tak dengar. Tuan-tuan jaga. Kan? Nak mai buat kerja ni, kita nak buat kerja kerana Allah ni, biarlah apa, nak buat kerja agama ni, biarlah sungguh-sungguh solid kerana Allah Subhanahu wa taala. Yang ni kita takut, tuan-tuan. Hak ni kita takut. Kan? Ustaz tu mai jauh daripada Taiping, mai pasal apa? Ni sekejap lagi bayang bagus. Cuba tuan-tuan test tengok. 3 kali saya mai, tuan-tuan tak usah bagi. Tengok kali keempat nak mai lah. Oi, ustaz kata kerana Allah. Tak. Kita risau, tuan-tuan. Tapi orang hak yang sungguh-sungguh ni, hak yang dia buat kerja, ada tuan-tuan, ada. Saya satu tempat lah cerita. Bila pi ni sekejap lagi bendahari dia akan mai lah, dia nanti salam dengan kita kan. Kita pun puasa berat dan kita tarik lah kan. Dia panggil salam cekok tu kan. Kan dalam tangan tu berasa ada benda, kita pun cekok. Biasa tak dia lurus je, dia tak tarik. Ada? Tak biasa kan, dia mesti cekok punya. Satu malam tu tuan-tuan, saya cekok, saya bagi balik dekat bendahari tu. Saya kata, Syekh, bulan ni bayang duit api. Saya kata, bayang duit api. Saya kata, bulan ni bayang duit api. Tuan-puan, lepas pada tu saya duduk pi, tak ada. Pasal dia duduk kata, tiap-tiap kali ustaz mai, bayang api. Tiap-tiap kali ustaz mai, bayang api. Saya pun duduk cekok, kadang-kadang 2 kali cekok. Tak ada ni. Kena 6-7 kali punya duduk cekok, tak ada. Duduk cekok, tak ada. Dia nak pi tu pun dia berasa, ni pun tak ada juga ni. Tapi tak apa, saya pi. Ada kot 6-7 kali kot.
Satu malam pengurusi sudah tanya, Ustaz duk main mengajar ni, mereka bagi duit tak Ustaz? Saya kata tak apa, saya bohong. Kan kita ni tak apa. Alim nak tunjuk ni, nak tunjuk alim lah Ustaz kan. Tak apa kan. Dah sungguh-sungguh cakap. Kata setakat ni 5-6 kali tak ada. Tak ada Ustaz. Dia telefon terus, dia kata buat main 6 bulan ni. Tu dia tuan-tuan 6 bulan. Tuan kali dengan 100. Kan? Allah tuan-tuan. Ni nak buat kerja kerana Allah ni, hak nak dapat ni tambunan kasuri ni tuan-tuan. Duk pakai baju, duk start kereta tak sat nak main. Bukan saya lah, tuan-tuan pula lah. Tak payahlah hentam dah Ustaz ni. Kan? Tuan-tuan duk start kereta tu, duk tengok tak jiran. Oi, tengok lah aku nak pergi mengaji ni. Duk berasa nak jiran awak tak tengok aku nak main sembahyang jemaah ni. Kan tutup pintu pagar pergi derah ya, kerakam pergi derah. Tak tengok lah aku nak pergi sembahyang lah, nak pergi mengaji. Dah. Takut tuan-tuan. Iblis ni dia nak ceret sikit, nak ceret masuk dalam dada kita. Dia nak putar kita. Kan? Satu orang ahli abid. Kau orang tak? Tak ada jam, tentak jam tu sikit lama aku. 14. Ada lagi? 8.23. 8.25 kita berhenti. Tuan-tuan jangan risau. Ada nasi tak ni? Ada satu orang ahli abid. Hak dia ni, kerja dia tuan-tuan, kerja dia hanya ibadat kepada Allah, ibadat kepada Allah. Tiba-tiba dia dengar satu berita dalam kampung, satu kampung ni, orang kampung tu depa dulu depa sembah Tuhan, hari ni depa tak sembah dah Allah, depa sembah pokok pula. Depa pakat satu kampung ni ramai-ramai pi duk tok pekong kat sembah tok kong tu. Dia dapat tahu, dia terakam pi kampung tu. Dia bagi depa hantam depa hampa ni syirik apa semua ni, mai balik ke Islam. Dalam perjalanan dia nak pi tu, dekat orang-orang ni, dalam perjalanan dia nak pi tu, Iblis sudah tahan dia. Iblis merupa dengan satu orang lelaki. Tahan dia, blok dia tengah jalan. Nak pergi mana? Dia kata aku nak pergi kampung tu. Buat apa? Mereka duk sembah pokok. Aku nak nasihat mereka, jangan sembah pokok, kembali kepada Islam, kembali kepada Allah. Iblis kata boleh. Iblis hak merupa dengan satu orang lelaki, dia kata boleh, dengan syarat langkah mayat aku dulu. Langkah mayat. Hang nak pi, hang langkah mayat aku dulu. Lawan tuan-tuan, gaduh. Sekali ahli abid ni, ahli ibadat ni, tok guru ni, sekali saja dia pegang iblis yang berupa orang lelaki tadi ni, dia pegang, dia kilas, dia smack down kawan tu. Kau dah faham? Kawan tu jatuh, dia naik atas dada kawan tu, dia naik atas dada iblis tadi, pegang kapak nak bagi. Pendek kata apa? Iblis kalah. Iblis kata nanti ni. Dia kata takkan terus nak kapak kepala aku, bincang dulu, sembang dulu. Sembang. Iblis kata kat dia, tu kata kat dia, ni kata ni, tak makan, tak lut. Dia lepas pi. Habis semua orang hak yang kampung tu kembali balik kepada Islam. Semua sembah Allah balik. Dia pun tinggal balik rumah dia. Duk lama ni, tiba-tiba penduduk kampung ni habaq balik. Orang mai habaq kat dia, tok guru tu depa sembah pokok balik pula dah. Masuk dapur, ambil kapak galah. Kan? Pi kali kedua ni, Iblis juga tunggu tengah jalan. Iblis kata nak pi mana? Dia kata nak pi lawan. Padepung dia smack down Iblis, kalah lagi Iblis. Balik jadi balik kampung tu elok balik apa semua. Balik.
Duk lama lepas tu orang main habaq pula, jadi balik depa tu. Kapiak balik, murtad balik, sembah berhala balik, sembah pokok balik. Masuk pi dapur kalah. Pi lagi. Tengah jalan iblis. Sekat lagi. Rupanya masa dia pihak kali kedua kemarin ni, iblis sudah bagi kat dia satu, orang bagi apa? Satu tawaran. Iblis kata, okey, sekarang ni aku nak tawar kepada kamu satu benda. Kamu jangan pi dekat depa tu, melainkan aku bagi dekat kamu 2 dinar. Iblis kata, aku bagi kamu 2 dinar. Dia pun fikir 2 dinar ni boleh buat macam-macam ni. Boleh bantu sekolah anak yatim, boleh bagi orang susah, boleh bantu okey. Tak jadi. Patah balik. Mai duduk di rumah pasal iblis janji kalau hang batal hang punya hasrat ni, esok ni hang mangkit pagi, hang tengok dalam bawah tilam hang, bawah bantai hang ada 2 dinar di sana, dia kata. Dia pun tuan-tuan tidur pun tak apa jarak dah. Pasal duk fikir 2 dinar ni. Kalau 1 dinar hari ni, 1 dinar berapa tu? 1 dinar hari ni. Kalau Kelantan 800. 800 ke 1000 dah. 1000 dah. Mana 2 dinar? 2000. Dia pun tidur tak apa jarak dah. Selalu mangkit. Awal-awal tu semayang tahajud dulu. Sekali tahajud pun tak ada dah. Pasal duk tunggu ni nak angkat bantai tengok ada 2 dinar dah. Angkat tuan-tuan tu dia merelit merah elok ya, 2 dinar. Dia kata cantik. Esok pagi selok lagi bantai 2 dinar lagi. Oh, dia kata nasib baik aku tak jadi pi tebang pokok tu. Hari yang ketiga bukan kata bantai, dengan tilam-tilam, dengan katil-katil angkat. Tak ada lah. Galah. Kapal, pi. Jumpa lagi iblis. Iblis kata nak pergi mana? Dia kata aku nak pergi tebang pokok tu. Punca orang sembah. Iblis kata lawan dulu. Lawan kali yang kedua ni tuan-tuan, kali yang ketiga ni, lawan ni iblis smackdown dia balik. Iblis tewaskan dia dengan satu pukulan saja. Iblis naik atas dada dia, iblis nak kapak kepala dia. Dia kata kat iblis, pasal apa hari ni hang kuat sangat? Selalu tu aku senang aja bagi tewas lah. Hari ni hang satu macamnya kekuatan. Iblis kata, hari ni bukan masalah aku, masalah kamu. Kamu ingat tak hari tu kamu nak pergi tebang pokok tu, kamu nak pergi kat kampung tu nak tebang pokok tu kerana apa? Kerana Allah. Tapi hari ni kamu nak pergi tebang pokok tu kerana apa? Kerana 2 dinar punya pasal, kerana duit punya pasal. Maka hari ni kamu kalah. Tuan-tuan, kita nak buat sesuatu benda, pastikan kita perbetul niat kita sungguh-sungguh. Kita nak buat ni kerana apa? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang muazzin tadi ni, hak yang dia ikhlas sungguh-sungguh panggil orang untuk mai ke masjid untuk bersembahyang, dia kata maka tukang bank itu kerjanya memanggil orang-orang semayang 5 kali pada setiap hari masuk waktu. Demikianlah tiap-tiap hari ia demikian. Maka pada hari kiamat jadilah ia orang yang duduk di atas tambunan kasuri lebih mulia daripada orang-orang yang lain. Dalam hadis lain pun Nabi SAW pernah bersabda tentang kelebihan orang yang azan ataupun tukang azan ataupun muazzin tadi ni. Nabi kata faiza kunta fi ghanamika au iyadiyatika fa azanta bis salati farfa sautaka
bin nida'i fa innahu la yasma'u mada syautil muazzini hinun wala insun wala syai'un illa sajida lahu yaumal qiyamah. Al-Qamakal hadis sahih riwayat daripada Imam Bukhari. Kata Nabi, jika kamu berada bersama-sama dengan kambing kamu atau di kebun kamu dan engkau orang yang berazan untuk sembahyang, hendaklah engkau angkatkan suara menyeru orang sembahyang, sebab suara orang yang azan itu tidak didengar oleh jin atau manusia ataupun sesuatu kecuali dia menyaksikan pada hari akhirat esok. Tukang azan ni bila dia azan, contoh masjid ni lah, dia azan, berapa banyak ada pokok, berapa banyak ada benda-benda yang selain daripada kita hak hidup ni, berapa banyak kayu, berapa banyak batu, segala yang ada yang dengar azan daripada hari itu, semua tu akan bersaksi hari akhirat esok ni, dia ni orang yang panggil orang untuk mengerjakan solat. Tu dia, tuan-tuan. Senang lah, susah lah kan? Tuan-tuan, ada berapa muazzin? Angkat tangan. 2. Ada berapa? 2. Tak boleh tambah dah sampai bila-bila. Boleh tambah ke tak boleh tambah? Tak boleh tambah. Pasal apa? Pasal jawatan tak mau nak isi. Dia punya apa nama, orang panggil apa? Dia panggil apa tu? Borang tu. Borang. Nak jadi syiok, nak jadi bilal, nak jadi tok imam, tuan-tuan, Allah, borang ni dia tak mau nak isi. Bukan senang, tuan-tuan ni. Kan? Kita kata senang, alah, dia kata jadi tok syiok susah apa? Tuan-tuan, jangan buat. Kita tok syiok kita di Perak ni mungkin tak susah, tuan-tuan. Tapi kalau di Kedah, kawan saya telefon, dia minta apa nama tip sikit macam mana temuduga nak ambil tauliah itu. Saya kata bagus, saya kata hantar. Akhirnya terbuka juga hati nak ambil tauliah mengajak. Pasal dia apa nama balik pada Mesir mengaji di Maktab Mahmud. Tentulah bila tanya kat kita tu, tentulah nak pergi temuduga nak mengajak. Dia kata, Syekh, bukan temuduga mengajak, ana nak pergi temuduga jadi syiok. La ilaha illallah. Kata apa kena mengena syiok dengan temuduga? Dia kata kami di Kedah, temuduga untuk jadi syiok ni wajib baca surah Sajadah dengan hal ata ala insan bagi habis. Maknanya bukan tengok, hafal. Anak kata pasal apa jadi gitu? Dia kata sebab syiok dengan bilal ni, imam ni, depa ni pegawai masjid. Jadi kalau imam batal, yang nak jadi imam adalah syiok, adalah bilal. Ataupun kalau imam tak ada, yang akan naik tempat imam tu bilal. Kalau bilal pun tak ada, yang akan naik tempat tu syiok. Sebab mereka pegawai masjid. Hak tempat kita ni bila tengok bilal apa, imam tak ada, bilal pun tak ada, tok syiok dan tok cicak banyak. Tapi bukan masjid ni lah, kan? Buat contoh lah, contoh. Tuan-tuan, hai, imam satu lagi, mana ada, tuan-tuan, imam tu dapat 800 setengah tu kan? Tara 800 setengah, tak apa nak pi pasal apa? Bukan senang, tuan-tuan. Sama lah dengan bilal ni pun, bukan senang. Bilal nak pi jadi bilal tu bukan kata menonong terus pi jadi bilal. Dia nak kena reti, dia kena belajar, dia kena ada ilmu. Kan? Atuk guru kami bila nak pi azan tu, kalau bila pi azan, pi duduk subhanallah alhamdulillah. Halo kata apa lagi? Kan? Bismillah hendak lagi. Pi duduk depan mic nak azan ni, bismillah, a'udzubillahi minasyaitanir, bismillahirrahmanirrahim. Azan teruslah. Kita pun duk kata, "Loh, baca bismillah tak boleh ke?" Biasa kita duk dengar ni kalau nak pi azan baca bismillah ni, rupanya tuan-tuan kita duk mengaji, kita jumpa, oi. Dalam kitab ulama kata apa? Apabila perkataan mula tu nak mula dengan Allahu Akbar, tak payah bismillah dah. Perkataan tu sendiri dah satu perkataan yang tinggi dah.
Pasal tu tuan-tuan perasan tak, bila kita nak baca doa iftitah, ada tak kita baca bismillah? Kita takbir Allahu Akbar, kita terus kata apa? Ada bismillah tak? Tak ada. Ada auzubillah tak? Tak ada. Pasal apa tak ada? Pasal dia mula dengan Allahu Akbar kabira, tak ada bismillah. Tak. Jadi nak kena ada knowledge, nak kena ada ilmu ni. Nak jadi tok syiah pun kena ada ilmu, nak jadi makmum telah lah tuan-tuan. Hak yang duduk belajar, kita duduk baca di markah tu kan, duduk baca di pusat tarbiyah tu, syarat-syarat qudwah makmum dengan imam ni. Jangan tanyalah tuan-tuan, kalau tak mengaji bab tu, kita ikut di belakang tu, tak apalah, tak ada apa. Buatnya tu imam batal, tu imam abang, saya batal, tu imam kata kan, Haji Amir, Haji Ramli tolong ganti saya. Haji Ramli duduk belakang, baiklah, baiklah jahanam. Mana boleh hang pergi bersembah. Jadi nak kena, nak isyaklah tu, nak pergantian orang belakang nak pi ke depan tu, dia ada syarat, dia ada teknik, dia ada apa, semua kena mengaji tuan-tuan, nak kena belajar. Jadi ni hasil orang yang kita kata apa, kita sebut hak yang muazzin, yang betul-betul ikhlas buat kerja kerana Allah Subhanahu wa taala, dengan knowledge dia, dengan azan tak ada tarjihnya, apa ke cerita. Dulu tok guru kami kata kalau azan tak ada tarjih, sat sunat jawab. Tapi saya jumpa dalam satu kitab, dia kata boleh jawab kalau nak jawab, tapi mau cantiknya mau nak kena ada tarjih. Bilal, apa tarjih ni? Tarjih ni benda apa? Ni baru dengar Ustaz. Jadi Bilal lama mana dah? 15 tahun dah. Lama dah jadi Bilal. Tarjih tak bisa dengar. Kacau. Pun bukan Bilal sini. Ni contoh Bilal tempat lain. Wa rajulun wa rajulun ummu qauman wa hum bihi radun. Dan yang keduanya adalah lelaki yang menjadi imam solat fardu akan satu kaum, padahal mereka redha, suka dengan dia. Sebab pun suka redha orang-orang akan dia, itu kerana dia orang atqiya, yakni orang yang bertakwa. Yang keduanya, orang yang akan naik duduk atas timbunan salji esok ni, di dalam syurga esok ni, kata Nabi SAW, selain daripada muazzin tadi, siapa dia? Imam. Yang imam ni makmum syok dekat dia. Pasal apa? Pasal dia orang atqiya, yakni orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada tak ada? Ada. Tapi payah jumpa. Nak cari imam yang betul-betul atqiya ni, yang betul-betul bertakwa kepada Allah ni, ada tak ada? Ada, tapi payah jumpa. Dalam ramai-ramai adalah kot seorang dua, dalam ramai-ramai adalah kot seorang dua. Kadang-kadang mau tak jumpa langsung. Pun bukan masjid kita ni. Masjid kita ni atqiya belaka, berimam apa, bertakwa belaka. Ni cerita masjid lain ni. Tu imam. Kan? Apa cerita ni? Tu imam isyak rokok, naik motor nak jadi tu imam ni. Satu macam punya kepit, asap keluar kat ni. Putih aja. Kita duk ingat ekor serban ni. Rupanya tengok rokok John putih. Kan? Leceh tuan. Nak pesan kata imam, nak isyak rokok, isyak lah. Kan? Nak pegang pendapat kata makruh, peganglah. Tapi isyak di rumah sudah. Isyak di rumah sudah. Kan? Nak keluar ni, nak jadi tok imam ni satu macam punya kan, buh wangi-wangi elok-elok. Ni kita tengok tok imam tu satu macam punya, kita kata baguslah dengan ekor sorban apa semua kan, mata celak apa semua kan. Kita pun bawa lah baby kecil ni kan, ustaz baru beranak 7 hari ustaz ni, cucu saya ni, tolong apa tok imam tolong tahnik sikit anak saya. Dia pun satu macam ambil buah kurma kita tu, kecak makan, sumbat masuk dalam mulut cucu kita. Dia baru kena rokok John putih, sumbat masuk dalam cucu kita punya mulut. Esok cucu kita darjah 3 duk isap rokok di sekolah. Kepung. Dia kata, cucu kata, teringat tu imam punya kan. Leceh tuan-tuan, leceh. Baik. Dalam bab ni pun panjang tuan-tuan, berkenaan dengan hukum solat berimamkan imam yang fasik ni. Apa makna dia? Fasik ni maknanya kata
kitab Hasyiah Al-Qalyubi wa Umarah ala Syarah Al-Mahalli ni, dia kata apa? Fasik ini adalah seorang yang melakukan dosa besar atau sering melakukan dosa kecil. Itu fasik. Mana imam hak fasik, imam ni dia tak buat dosa besar. Kalau buat dosa besar, sekali dia buat dosa besar, cok fasik dah. Hak ini dia tak buat dosa besar, ataupun dia tak buat dosa besar tapi dia dok buat dosa kecil. Berterusan dosa kecil tu imam. Apa dosa kecil tu imam? Kan bohong. La ilaha illallah. Bohong sama penjangan tali perut. Cakap 10 patah, 5 bohong tu imam. Cakap 10 patah, 8 bohong. Cakap 10 patah, 10 bohong. Cakap 10 patah, 15 bohong. Oi, teruk lah tu kan. Dengan janji tak tepat dia. Bila dia janji dia bohong. Janji nak pergi mengai, tunggulah depa ni kedai mamak. Kan macam Piramli tunggu tu. Habis roti canai kat 5-6 biji dia tak sampai. Bohong. Kan kata Nabi, di antara syirik orang yang munafik ni apa? Bila dia janji dia pembohong. Bila dia bercakap pembohong. Bila dia janji dia dusta. Itu tanda dia. Nah, jadi apa hukum berimamkan dengan orang fasik ni? Nah, ulama-ulama antaranya Imam Nawawi, Imam Asy-Syaukani dan mazhab kita sendiri, nah, ashab kita kata apa? Imam Nawawi dalam Majmu' dia kata sah solat berimam orang yang fasik. Sah hukum dia. Dalam Imam Asy-Syaukani kata apa? Perbuatan yang menyebabkan keluar daripada batas ketaatan kepada Allah, terkadang perbuatan tersebut menyebabkan kafir dan boleh dianggap sebagai maksiat. Oh, kerahlah tu kan. Kalau fasik ni kata ikut Imam Syaukani dan menukil pandangan Imam Al-Qurtubi, dia kata macam tu. Azhab Asy-Syafi'i dia adalah makruh berimamkan orang yang melakukan bid'ah tapi tak sampai kepada tahap kufur. Dan sah berimamkan dengan orang yang fasik dan tidak haram. Mana boleh kita berimamkan dengan orang-orang yang fasik ni, dibenarkan. Cumanya dalam bab kita nak lantik imam ni, nak lantiklah sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Mas'ud Al-Ansari. Dalam hadis dia kata, yang menjadi imam bagi satu kumpulan, saya baca maksud dia, yang jadi imam bagi satu kumpulan adalah orang yang lebih pandai membaca Al-Quran. Nak lantik imam, nombor satu, lantiklah di kalangan kita ni orang yang pandai baca Quran. Sekiranya mereka setara dalam bacaan, maka pilihlah yang lebih alim dalam hadis. Di antara orang yang hafiz Quran dengan orang yang faqih ataupun faham fiqh, bertemu dua orang ni, nak dulu mana? Dahululah orang yang faham fiqh. Bertemu orang yang faham Quran ataupun hafiz Quran dengan orang yang faham hadis, maka dahululah orang yang faham akan hadis. Kalau sama juga dalam kes tu, lantiklah orang yang lebih dulu berhijrah. Macam dalam kampung kita ni, siapa yang awal sampai kampung, lantik dia. Kalau tak juga, pilihlah yang lebih usia di kalangan mereka. Sehingga kan dalam kitab-kitab ulama diperincikan tentang nak lantik imam ni, kalau bertemu dua imam, yang seorang tu bujang, seorang lagi berkahwin, maka dahululah orang yang berkahwin. Ada dua orang, dahululah orang yang kahwin. Hak bertemu pula orang yang berkahwin satu dengan orang kahwin dua, maka dahululah orang yang kahwin dua. Begitulah seterusnya. Ada sini? Tak apa berani nak mengaku. Kalau di antara bertemu lagi di antara orang yang kahwin dua dengan orang kahwin tiga, maka dahululah orang yang kahwin tiga. Begitulah. Bertemu lagi di antara orang yang
Orang baik rupa parah. Ada dua orang, tapi satu orang ni muka macam dengan Syarik Dul. Marahlah orang kan, Syarik Dul awal apa kan? Bukanlah, bukan. Satu orang ni dia macam Lee Van Cleef. Bukanlah. Dia satu orang ni muka ni ada jade ni kat mata ni. Dulu ni dia penyamun terbus. Dah baik dah, jadi elok dah. Kan, dengan satu orang hak yang muka tu handsome. Maka dahululah orang yang muka handsome. Jadi begitulah sunat-sunat ulama bagi ni. Macam mana kita nak pilih imam ni? Kerana apa? Kerana orang yang bertakwa, ataupun orang yang lebih redha daripada di kalangan mereka, dan orang yang elok baca asmayangnya dan cukup waraknya dan banyak khabarnya dan berpegang dengan agamanya. Dan kerana itu sudahlah kaum itu suka jadi makmumnya, kerana mudah-mudahan dia bagi sebab makbul di sisi Tuhan amal ibadatnya, dan mudah-mudahan ialah yang memberi syafaat. Pasal apa? Imam hak baik ni, imam hak yang kemah ni, imam hak warak ni, imam yang atqiya tadi ni, imam ni dia boleh bagi syafaat dekat kita di akhirat esok. Di antara lagi kan, ni kawan-kawan kita sama-sama mengaji ni, dalam hadis pergi tengok dalam kitab ni juga, esok ni sama-sama mengaji kita ni, tiba-tiba semua bakat masuk syurga. Semua hadu ada ni masuk syurga. Duk perhati tengok, oi, ustaz usuk mana? Tak ada. Cari lagi, tak ada. Pakat ramai-ramai tuan-tuan ni pergi jumpa dengan Allah. Ya Allah, kami nak ustaz usuk kami mana? Allah kata duduk belah tu. Boleh tak Allah, kami nak pergi ambil dia mai duduk dengan kami? Allah Ta'ala silakan pergi cari dia. Tu dia. Tuan-tuan ni ramai-ramai ni, kita ni jangan duk sakit hati. Esok di antara kita, esok yang tak ada dalam syurga ni, sama-sama kawan kita ni akan pergi cari tu, pergi minta ke Allah, cari untuk nak tarik kita masuk ke dalam syurga. Jangan duk buat lebih kurang lah. Utamanya Tok Imam, betul-betul mau jaga dia. Kan, ni Tok Imam batuk, siapa pun tak bagi ayam pun, koman panang aku. Dapat tak Tok Imam? Depa ni tak reti nak jack langsung lah. Esok Tok Imam nak bagi syafaat esok ni. Mau duk jaga Tok Imam, jangan buat lebih kurang ke Tok Imam. Ini Tok Imam baca lah, semalam baca surah tu dah hari-hari, enak atau enak wal asri, yang imam tu pun. Kan? Tuan-tuan, ada ramai hak kaki komplain ni, ada komplain imam. Sekali bila dia azan-azan tuan-tuan, jangan bagi ke Tok Imam, pakat dengan siap dah dengan Tok Imam. Kan? Tok bila pergi cari dia, hak banyak cakap ni, pergi selit mic kan, tengok dia. Sila. Kan? Tok Imam pula mahabak, tak apa ada suara kan ni, nak tengok jadi ke mana. Tuan-tuan, bukan senang kan? Jadi imam bagi orang sayang kat dia. Macam mana nak bagi imam orang sayang kat dia? Baca surah mau pendek-pendek cukup, confirm orang sayang. Mai doa lagi satu je, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, sallallahu alaihi wasallam, walhamdulillah lagi cabut. Kan? Tuan-tuan, imam macam ni dia semua pakat duk angkat tangan gitu dan tak percaya tengok bulan puasa. Kan tarawih, duk jom. Kawan dia seorang duk kat tinggal ni. Tanya ni. Haduk buat mail malam dia kata tu imam semayang tarawih, mail malam berhenti berkata session bismillahirrahmanirrahim, semayang tarawih bila tahu nak habis kan, suruh cabut, malam esok main lagi, haduk kat pintu express rakyat pula, bismillahirrahmanirrahim, penat. Tu imam macam-macam PL perangai kan, pun bukan masjid ni, tempat lain. Contoh, wa abdun adda haqqallahi wa haqqa mawali, dan ketikanya abdi yang menyempurnakan kewajipan Allah, yakni apa yang difardukan Allah dan apa yang disuruhnya ke atasnya, disempurnakannya dan menyempurnakan ia akan kewajipan penghulunya. Okey, zaman kita ni tak ada lah benda ni
Dan kata Abu Isa At-Tirmizi bermula ini hadis hasan lagi gharib, wallahu alam bisawab. Dua belas, 11, 13. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب